Macam tu Okay. Hey guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua warga dan cyber netizen. Hello, harap semuanya baik-baik belaka. Itulah tu. Yang penting jaga kesihatan ya semua guys. Alright. Saya Amel semester Oh, ni kaca saya lah. Hai, saya Amel, Diploma Hotel dan Catering Management SEM 2. Dan kawan saya? Hai, saya Amin daripada Diploma Aviation Management SEM 2. Handsome Amin hari ni. Hai, Amil pun tak Tak apa saya handsome. Ha. Cakap lah saya handsome. Macam tu lah, Okay. handsome juga. Okay. Tanpa melengahkan lagi masa kita, apa kata kita kenalkan moderator kita dan juga Okay. tetamu kita. Moderator kita hari ni siapa? Miss Aisyah? Boleh kenalkan diri Miss? Okay, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Okay, saya Miss Aisyah, pensyarah untuk program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Okey, seterusnya kita ada tetamu kita pada hari ini, Sir Azlan. Hai Sir Azlan. Yes, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sir Azlan Alhamdulillah, boleh Sir. kenalkan diri Sir? Okey, Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Apa khabar di sana? Macam mana duduk kat rumah? Okey, saya nak kenalkan diri saya. I'm sure you orang semua dah kenal saya kan? Saya Encik Muhammad Azlan, tip daripada bahagian marketing, iaitu timbalan Ketua Eksekutif bahagian pemasaran. Yes. Okey, mesti korang tertanya-tanya apa topik kita pada hari ini ya, Mi? Okay, Mi. Okay, Amel. Topik kita saya. Okay, Amel. Topik kita pada hari ni yang kita ketengahkan adalah media sosial. Media sosial Media Media sosial. sosial guys. Okey, media Alright, sosial. media Okey. sosial. Apa yang awak tahu tentang media sosial? Setakat ni biasa yang kita guna Amel, Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok. Senang kat awak cakap tu. Of course. Okey, TikTok. tanpa melengahkan lagi masa kita, saya paskan scene. Oh, belum lagi masalahnya. Okey, biasanya awak tak nak pasarkan lagi apa promote awak punya IG ke? Nak promote pun bukan tu pun tak famous pun. Tak ada TikTok ke? Ada, selalu juga guna Mesti awak TikTok main tu. yang ni kan? Gitu. Oh gitu. Awak main juga. Main juga. Alah kantoi. Aduh, kantoi. Okey. Alright. Selain daripada tu, saya nak tanya awak, awak rasa penting tak media sosial dalam life awak sekarang? Penting. Okey, kenapa? Contohlah macam kita ambil daripada WhatsApp untuk communication kita. Okey, macam IG kita boleh tahu pengemas semasa, apa yang update sekarang. Takkan kita tak nak tahu apa update sekarang kan. Trend-trend sekarang. Okey, habis tu TikTok. TikTok itu kalau kita nak ngisi masa lapang. Benda kalau macam boring ke kan. Ni dah ada abang jago lah ni. Abang jago. Jago. Aduh. Okey, tanpa melengahkan lagi masa, baru dapat cue. Saya pass scene ini kepada moderator kita, Miss Aisyah. Alright, so hari ni kita nak membincangkan tentang media sosial kepada pelajar lah khususnya. So, saya bukan yang akan bincangkan, saya hanya bertanya soalan kepada tetamu jemputan kita lah, iaitu selaku Ketua Pemasaran KTSC, Encik Azlan. Okay, so saya akan tanya beberapa soalan tentang dari segi apa fungsi media sosial, kepentingan dan apa pula cadangan aplikasi media sosial ni kepada pelajar. Lagi-lagi sekarang ni ramai dah menggunakan online learning sebagai salah satu PDP lah, sebabkan due to pandemic COVID sekarang ni kan. So memang saya rasa media sosial ni banyak memberikan kesan dan juga kegunaannya banyak digunalah untuk kalangan pelajar di peringkat pelbagai umur. Alright, so saya akan start bertanya soalan dengan Cik Azlan. Okey, sebelum tu saya akan tanyalah, okey, apa yang Cik Azlan faham tentang media sosial? Maksudnya definisi dia lah. Okey, terima kasih Cik Aisyah. Okey, kepada pelajar-pelajar sekalian, Assalamualaikum lagi sekali. Okey, apa yang kita faham tentang media sosial? Okey, media sosial adalah medium komunikasi melalui internet. Sekarang, dulu kita tengok face to face. Sekarang kita gunakan alam maya. Okey, alam maya ni kita gunakan macam mana? Dengan menggunakan internet. Okey, penggunaan media sosial ni dapat berhubung, saling berinteraksi antara satu sama lain. Walaupun saya ada kat sini, anda ada kat sana, kita masih lagi boleh berinteraksi. Daripada slide awal ni, kalau kita orang tengok,
daripada penduduk Malaysia sekarang kan. Penduduk Malaysia sekarang lebih kurang 33 juta. Daripada 33 juta penduduk Malaysia ni, kalau ikut daripada statistik yang saya dapat ni, kerana daripada Statista ni, pada tahun 2020 sehingga Oktober ni 81%, Cik Aisyah, 81% daripada penduduk Malaysia ni memang menggunakan internet. So bila dikatakan guna internet, memang dia gunakan media sosial ni. Yes. Okay, so maaf. Alright, first time live jadi Yeah. sikit. Okay, so tu Cik Azlan dah terangkan tentang dia punya apa maksud media sosial. Saya rasa semua orang dah tahu dah maksud, betul tak? Yes. Semua orang dah pernah guna kan, cuma dia tak tahu nak menggunakan dengan secara betul. Okay. Dia tak tahu impak tu dari segi apa. Alright, so seterusnya saya nak tanya Cik Azlan, adakah Cik Azlan rasa media sosial ni selamat digunakan khususnya di kalangan pelajar di pelbagai peringkat sama ada sekolah rendah ke, sekolah menengah ke dan juga peringkat IPT? Okey. So kalau kita tengok, sebelum saya katakan nak selamat ke tak selamat tu, kalau kita tengok daripada slide keempat ni, media sosial ni kita ada banyak. Okey, media sosial ni kita ada Facebook, kita ada YouTube, kita ada WhatsApp, kita ada Facebook Messenger, kita ada WeChat, Instagram dan TikTok dan macam-macamnya. Adalah. Kalau kita tengok, kalau nak sebut tu macam-macam kan, nanti tak cukup masa pula kan. Okey, daripada apa yang Cik Aisyah tanya tadi tu, selamat tak selamat tu, memang semuanya terpulang kepada individu. Bagi saya, ia memang selamat. Sebab kalau cara kita menggunakannya, okey, isu selamat tak selamat tu dalam media sosial macam saya kata tadi kepada para pelajar adalah bergantung kepada bahan dan kandungan yang mereka gunakan tu. Kat mana mereka pergi. Macam sekarang zaman COVID-19 ni, ramai pelajar dah guna di cybernetics ni, kita tengok pelajar menggunakan kelas melalui online, iaitu sama ada melalui Zoom ataupun Webex dan Google Meet. So kita tengok dengan adanya media sosial ni, pelajar-pelajar ni dapat mendapatkan maklumat yang terkini sekarang. The latest information, okay, melalui aplikasi yang sedia ada dan juga melalui Google. Yes. So terpulang kepada pelajar, terpulang kepada individu. Nak kata selamat tak selamat adalah terpulang kepada individu. Bagi saya sebagai bahagian marketing, saya kata ia memang selamat. Yes. Yeah. Okay. Sir Azlan. Yes. Okay, bagi Sir, Okay. mengapa media sosial pada zaman sekarang penting? Bukan saja pada student ataupun pekerja, Okay. tapi malah boleh dikatakan rakyat sendiri. Okay. Semua orang ada media sosial. So apa Sir rasa, kenapa pentingnya media sosial zaman sekarang? Okay, kalau ngapa kita kata media sosial ni penting? Because this is the latest trend. Mengikut trend terkini, media sosial ni memang dah ada. Budak-budak kecil pun kalau kita tengok, dia dah ada, dia main games online dan sebagainya. So, dengan media sosial yang terkini ni, kita tengok dia dapat maklumat yang terkini. Okay, apa yang kita nak sampaikan? Macam adik tanya tadi tu, kita nak tanya, you nak dapat apa maklumat yang terkini? Terutamanya dalam kelas, cikgu kata, okay adik, saya nak, ataupun pelajar-pelajar sekalian, ataupun mahasiswa-mahasiswa sekalian, saya nak tahu penduduk negara ni, on the spot, apa dia? So, on the spot, you guna media sosial yang terkini, you boleh dapat maklumat terkini. That is one thing. Second thing, you nak sampaikan maklumat kepada kawan-kawan yang lain, yang belum masuk kelas ke, dalam perjalanan ke, those sort of things, you have media social plays an important event. Yes. Okay, terima kasih Cik Azlan. Okay, boleh sambung Miss. Okay, Miss bersama. Terima kasih di atas penerangan yang begitu menariklah daripada Cik Azlan kita dan juga soalan daripada one of the student here yang dah memang familiar dengan menggunakan media sosial. Okey, ni saya nak beri pendapat lah. Kalau media sosial ni terutamanya media sosial ni bukan saja macam Instagram, Facebook, banyak lagi. Okey, sekarang ni banyak dah orang cipta media sosial yang pelbagai jenis. Okey, games online pun ada. Kan sekarang pun dah ada game yang baru tu, apa nama dia? Among Us. Nah itu. Saya follow. Yes, saya follow. Saya bukan main. Saya tak main pun. Saya follow, saya tengok student saya main. Kadang-kadang adalah adik saya main. So benda tu kira macam cara orang bersosial di alam maya melalui games. Sebenarnya banyak lagi selain daripada Instagram itulah. So dia pelbagai jenis fungsi. So soalan seterusnya saya nak tanya Cik Azlan, selain pada
kepentingan media sosial tadi, apa pula fungsi dia? Sekarang kita balik kepada pembelajaran student lah. Cik Azlan pun dah pernah mengajar online kan, tak dengan pelajar eksekutif. So, apa pandangan Cik Azlan? Maksud saya, apa pandangan Cik Azlan terhadap fungsi media sosial khususnya untuk pelajar di luar sana? Cuba Cik Azlan kaitkan dengan pelajar Cik Azlan lah. Okey, terima kasih Cik Aisyah. Okey, fungsi media sosial ni kalau kita tengok sekarang, saya pun mengajar juga untuk pengetahuan anda di sana. Okey, saya ingin nak bagi tahu yang saya pun mengajar juga. Okey, bila saya buat kelas ni untuk pengetahuan anda semua, saya ada pelajar daripada Sabah, saya ada pelajar daripada Sarawak, di samping tu daripada negeri-negeri lain. Walhal mana saya duduk? Saya duduk di Kuala Lumpur saja, di pejabat. So pelajar-pelajar ni dengan ada media sosial ni, dengan adanya talian internet dan sebagainya ni, melalui Zoom, Webex dan sebagainya, mereka boleh melalui atau mengikuti kelas di mana-mana mereka berada. So dengan ada cara media sosial ni, kita boleh menyusun komunikasi antara seorang dengan orang yang lain, mengikut apa yang mereka kehendaki. Okay, so terima kasih Cik Azlan atas jawapan tadi. So saya nak tambah lagi sekali. Okay, sebenarnya media sosial ni banyak memberikan fungsi dan kebaikan lah. Okay, khususnya macam Facebook. Saya suka Facebook sebab kalau perasan Facebook dan Instagram banyak dah pakar-pakar, pengkaji, doktor, siapa-siapa lah yang dalam pelbagai bidang berkongsi ilmu dia di dalam media sosial. So itu salah satu sumber yang memudahkan orang ramai, betul tak, lagi-lagi pelajar kan, untuk mencari sumber dia. Okey, dengan begitu cepat dan pantas lah. Alright, so okey, ingin saya nak tambahkan juga. Okey, daripada kalau kita tengok daripada slide ketiga ya. Daripada slide ketiga Syed Aisyah, kalau kita tengok daripada slide ketiga, Instagram users. Okey, kalau kita tengok daripada slide yang saya bagi ni, daripada Napoleon Chat ni kan. Okey, kita tengok kat sini, siapa yang pengguna Instagram. Itu yang data ni daripada yang terkini iaitu Februari 2020. Okey, kita tengok dari segi peringkat umur. Siapa yang menggunakan Instagram. Kalau segi Instagram, 36% adalah mereka yang berumur di antara 25 hingga 30 tahun. Di samping itu, kalau kita tengok juga, 30% adalah mereka yang berumur antara 18 hingga 24 tahun. So kalau kita tengok dari ini baru satu je saya tunjuk. Ini baru satu, Instagram sahaja. Kita tengok dah ramai sangat. Daripada penggunaan kat sini, jelas menunjukkan ramai pengguna media sosial ni adalah kaum hawa ataupun kaum wanita. okay, fine. Dalam media sosial. Betul. Mengapa media sosial? Mungkin bukannya lelaki tak nak terlibat dalam media sosial. Dia orang pun mungkin ada benda-benda lain yang mereka perlu lakukan. Itu yang sebab itu je. Okey. Okey, faham. Okey. Okey. Ada soalan saya ada soalan untuk Miss sebagai lecturer lah. Saya nak tanya soalan. Bagaimana kami ni sebagai student nak dapat nak mengatasi suasana PDP secara online tu? Sebab kebanyakan student mempersoalkan pasal suasana PDP. Ramai yang tak boleh join PDP online ni sebab suasana dia lain daripada kelas face to face. So macam Miss sebagai lecturer, apa pendapat Miss? Pendapat Miss pasal PDP online. Saya nak bagi mereka rasa situasi ke macam mana? Macam mana nak student tu boleh masuk PDP online tu tanpa rasa bosan. Cara saya lah. Alright. Miss lecturer ya. Okay, kalau saya lah kan, untuk student-student saya memang, saya faham even though saya sendiri pun kalau join any taklimat atau meeting yang berunsurkan yang melibatkan online ni, saya bosan sebenarnya. Ini saya cakap, saya tidur, betul. Kadang-kadang tutup, turn off kamera sebab bosan. Tapi sebab saya dah pernah alami benda tu, so bila saya pula yang kena ajar pembelajaran dalam bentuk online, saya akan limitkan masa tu sebab fokus
orang ni, manusia ni berbeza-beza. Dia tak sama fokus dia. Ibu tu kalau kanak pun fokusnya seminit je. Betul. Alright, so ini kali ni pula kalau pelajar yang memang dah matang, orang cakap dah ada fokus sendiri. So saya akan limitkan saya punya live meeting, live video. Itulah contoh kalau saya kata saya guna Zoom, saya memang estimate 40 minit saja. Dia saya continue balik dekat Telegram untuk keep follow up sama ada tugasan atau apa-apa saja input yang saya nak share. And then during saya buat online tu, live class tu, masa tengah Zoom ataupun Google Meet atau sebagainya, saya akan bukanlah orang kata buat lawak setiap masa, tapi saya suka dengan saya suka make fun. I mean make some orang cakap bagi mereka happy, bagi mereka enjoy. The way kita nak deliver kita punya information tu pun jangan terlalu orang cakap terlalu terlalu macam bosan kan. Okay, hari ni kita nak belajar. So kalau macam tu saya mengantuk, betul tak? So kita kena the way suara kita tu, tone of voice tu kita kena bagi student terangsang sikit. Tak tengok seorang-seorang dekat live, terangsang benda positif lah. Kau cik main gelak. Tengok muka seorang-seorang dalam live tu kan. So sama ada next video tengok muka ni untuk pastikan mereka tak bosan, untuk pastikan mereka menerima kita punya pembelajaran. Sebab kalau tak tengok macam tu, ada yang tidur, ada yang mengunyah keropok, ada yang baring-baring kat belakang, macam-macam fashion. Okay, saya dah kenal lah pelajar ni kan. Tapi tu saya punya cara lah. Okay, saya akan buat menjadikan benda tu menjadi interesting. Okay, right? Okay. Bagus. Itu yang kita nak dengar tu. Okay. Boleh ke soalan seterusnya, Miss? Alright, okay. Penat pula cakap, sorry. Sumput. Okay, so next saya nak tanya soalan Encik Jazlan. Tadi tu saya bertanya tentang fungsi. So seterusnya saya nak tanya pula impak media sosial kepada pelajar. Impak ni maksudnya more kepada benda yang baik. Betul tak? Okay, so memang kita dapat lihat media sosial ni masih lagi di pandangan yang negatif. Contohnya macam Instagram dan juga TikTok. Bagi orang melalaikan benda tu, konten pun nonsense, betul tak? Tapi bagi Jazlan, adakah benda tu memberikan impak kepada orang-orang muda, lagi-lagi pelajar lah, terhadap mereka punya life sama ada seorang student ataupun as a normal punya people? Okay, terima kasih Cik Aisyah. Okay, daripada kalau Iran perhati kepada slide keempat balik ya. Okay, slide keempat, kalau yang tengok slide keempat, saya saja nak explain kat sini daripada statistika kan, kita dapat statistik ni. Okay, apa yang daripada statistika kan kita dapat kat sini, most popular social network worldwide as of October 2020. Okay, daripada sini kita tengok rank by number of active users in millions. Kalau kita tengok Facebook, okay, Facebook adalah nombor 1, iaitu hampir 2.7 bilion. Okay, berbanding dengan YouTube 2 bilion. Okay, dan kalau kita tengok daripada Instagram adalah 1.1 bilion. Okay, itu kita tengok kat sini. Okay, nak tengok impak dia. Dari segi impak, is it positive or is it negative? Itu yang Cik Aisyah maksudkan. More kepada positif. Okay lah, it's more, okay, kita nak tengok, is it positive or negative? Yes. Tetapi kita, if we look at it, it's going towards more positive section. Why is it that? Macam Cik Aisyah dah bagi tahu tadi juga, kita tengok kita nak kongsikan pendapat. Okay, bila kita nak kongsikan pendapat, katakan on medical terms. Medical terms kita boleh letak melalui Facebook di mana semua boleh baca. What is actually happening live, what is going on. Di samping tu kita tengok YouTube. Kalau benda yang kita tak faham, kita boleh merujuk kepada YouTube yang sedia ada. There is another media social juga which gives you a motivation, gives you a positive motivation to yourself. So impact yang diberi di samping WhatsApp. Okay, WhatsApp yang sekarang kita guna sekarang. Apa yang kita nak hantar, kelas pukul berapa, apa khabar, we have so many things over there. So based on all these things, apa yang Cik Aisyah bagi tahu tadi itu, saya ingin bagi tahu kepada pelajar-pelajar sekalian dan juga mereka di luar di sana, yes, impact is giving you a positive. Dia memberi lebih banyak positif. Bagi saya sendiri nak bagi tahu, saya ni muda lagi, okey? Saya ni muda lagi. So I'm forced to use this media social juga. Saya kena ikut dengan trend-trend yang sedia ada. Sekarang saya tak perlu tunggu apa-apa. Anything I want, saya pergi tanya kat Mr. Google. Mr. Google is there to help me out. Apa-apa dia nak, bagi tahu. So, once again, I will clearly say that the impact media sosial ni adalah sesuatu yang positif. Dia memberi lebih tinggi positif. Negatif pun ada juga. But, it depends on the individual. If my own studies, dan bila kita tengok all the statistic, kita tengok the positive is more. Okay, itu Cik Aisyah.
Alright, okay. So kalau Cik Azlan cakap tadi betul lah. Okay, sebab yang negatif tu is depends sebenarnya dengan cara penggunaan orang terhadap media sosial sebenarnya. Content tu macam mana kan. Sebab orang yang menciptakan media sosial tu dia ada function yang more kepada positif. Tapi bila pengguna ni menggunakan dengan cara yang negatif, itu yang jadi negatif. Betul tak? Yes. Okey, saya nak tambahkan sesuatu Cik Aisyah. Kalau kita tengok daripada slide kelima. Kalau tengok daripada slide kelima, the followers, okay? The followers itself, you know. Kalau kita tengok dari segi followers, okay, this is as for October 2020 juga. Ni satu je kita ambil. Kadang-kadang pelajar-pelajar ataupun sesiapa pun, dia suka ikut orang. Okay, if you can see. Pertama, dia sendiri, they follow the Instagram by itself in millions lah kan, kita follow. Kedua, kita tengok Cristiano Ronaldo. Okay, betul ke saya sebut nama dia tu? Cristiano Ronaldo. Oh, Cristiano Ronaldo. Okay, nak sebut masa. Okay, that's how it goes, kan? So kita tengok ada berapa ramai followers, okay? Dan another singer is that Ariana macam mana sebut ni? Ariana Grande. Okay, ni semua orang-orang muda. Saya pun muda lagi kan, ada sebut. So this is how it goes. So it depends on the followers. So dia bagi impact yang positif kepada setiap individu. Yes. Yeah. Follow mana-mana artis kat sini ke sir? Ada ke salah satu? Okay, kalau yang orang dah tengok kat sana tu, nampak gayanya adalah. Okay. Dah ada juga Selena Gomez pun ada kat sana kan. Okay, Selena Gomez, saya saja nak selitkan. Masa dia datang kat sini kat Malaysia, you orang dah pergi tengok tak konsert dia? Okay. Saya tak tahu. Saya nak pergi tapi saya tak boleh pergi. Tiket habis. Okay. No, I went for the concert. Just to share with you. I went for the concert. Was good. Okay. Hebat Cik. Selena Gomez dia. Okay. Azlan kita peminat Selena Gomez, guys. Okay. Betul lah. Betul juga, bukan kalangan remaja-remaja saja. Tapi ini juga orang kata media sosial juga banyak juga pengikut-pengikut yang orang tak ada bagi remaja atau dewasa. Dewasa lah. Saya nak cakap lah. Dewasa lebih tu kan. Okay. Apa lagi ya? Okay, saya nak tanya dekat Sir Azlan lah. Yes. Saya dapat tahu, tak silap saya, Okay. tahun ni Sir dengan tim ada pergi ke Sabah ke? Yes. Untuk mempromosikan college kita. Sir boleh terangkan lebih lanjut tentang itu tak? Okay, untuk bukan tahun ni kita pergi, kita sebenarnya pergi tahun lepas kita pergi ke Okay, kita pergi ke Sandakan. Okay, dia Sandakan, tahu tak Sandakan kat mana? Sandakan kat Sabah. Sandakan Sabah. Okay, pernah tak melawat Sandakan? Wow. Belum lagi habis. Belum masih lagi. InsyaAllah habis COVID ni kita pergi. Okay, you orang kena melawat Sandakan ni. Mana? Okay, it's a nice place, nice town. People are very down to earth. Okay. Tak silap saya, Miss Aisyah pun ada pergi juga kan? Saya memang pergi sebab saya orang sana. Nampak guys? Orangnya cantik-cantik. Okay. Orang kata Padang. Okay, apa yang kita nak bagi tahu adalah, okay, masa kita pergi last year, kita pergi, it was a physical contact. Okay, physical contact di mana kita pergi sana, kita jumpa dengan pelajar, kita jumpa dengan ibu bapa dan sebagainya. Kita jumpa kata, tahun ni berbeza pula COVID ni. Okay, COVID ni macam mana kita nak? So, apa yang kita buat adalah kita iklankan melalui media sosial. Sebab media sosial ni memainkan peranan yang penting. Okay, kita buat dalam Facebook, kita letak dalam Instagram, kita hantar maklumat melalui WhatsApp. Di samping itu kita ambil buat video, kita uploadkan dalam YouTube. So melalui cara-cara ni kita dapatlah pelajar daripada Sandakan sendiri. Walaupun mereka tak ada kat sini, tetapi kelas masih dijalankan untuk mereka melalui Maya. Secara online lah. Secara online. So bagi Sir, macam mana apa cabaran sebenarnya nak mempromosikan college kita dalam media sosial, sebab sekarang kita tahu pandemik, kita tak boleh nak jumpa secara face to face dengan orang. So apa cabaran nak promosikan college kita secara di media sosial? Okey, cabaran tahun ni adalah satu cabaran yang baru, di mana cabaran ni sebelum ni kita pun tak sangka. COVID ni kan, sebab cabaran-cabaran sebelum ni semua kita dah boleh
anggarkan macam mana. Tapi tahun ni COVID macam mana. Tapi sekarang apa yang kita buat untuk mempromosikan college adalah melalui media sosial. Apa yang kita gunakan khidmat pelajar-pelajar kita sendiri. Pelajar kita sendiri. Walaupun pelajar kita yang ada di Sabah, kita minta bantuan mereka, okey, kita buat melalui media sosial juga. Okey, so melalui media sosial ni mereka lebih faham. Di samping tu ibu bapa yang melihat media sosial ni pun mereka lebih faham. Sebab kita kena tengok, semasa kita nak mengiklankan sesuatu, kita kena tengok kepada siapa yang kita nak iklankan. Okey, pertama, kalau ibu bapa biasanya adalah Facebook. Okey, ibu bapa adalah kepada Facebook. Dan kalau pelajar adalah Instagram. So kita gunakan dua media sosial ni. Okey. So saya nak tanya sikit lah. Saya dengar cerita mendapat sambutan hangat je di pelajar-pelajar ramai pelajar-pelajar macam mana sana dia? Sekejap, mumbling jap. Okay. Saya dapat tahu dekat Sabah sana, kolej kita ni ramai orang Sabah sendiri nak masuk kolej kita. Okay. So, ada tahun ni ada target tak? Berapa ramai orang di sana nak join kolej kita sini? Okey, memang target tu memang ada. Memang kita dah ada target. Dan Alhamdulillah kami pun dah capai target kita dengan pertolongan daripada pelajar-pelajar daripada Sabah yang belajar kat sini, daripada pensyarah-pensyarah yang Sabah yang tengah mengajar kat sini. Sebab kat sini kita ada ramai pelajar Sabah. Okey, kita juga ada ramai pelajar, pengajar, tenaga pengajar daripada Sabah juga. Sebab kita menggunakan pertolongan mereka juga dalam media sosial ni untuk mengiklankan kolej kita. Salah seorangnya lecturer kita ada, Miss Aisyah. Ya. Ya, saya orang Sabahan. Orang Sabahan. Okey. Miss ada soalan lagi, Miss? Soalan dengan siapa tu? Dengan Sir Azlan. Okey, lupa pula. Okey. Alright, boleh sikit. Okay, alright. Okay, so ni soalan terakhir lah untuk saya kepada Cik Azlan. So ni soalannya tentang sebab sebenarnya orang hanya tahu media sosial ni macam Facebook, Instagram je kan. Dan yang famous sekarang TikTok. Okay, sebelum saya tanya Cik Azlan, saya nak share lah. Okay, ramai yang kenapa saya tekan kat TikTok sebab bagi saya TikTok ni salah satu benda yang sangat nice dan kita boleh buat konten yang menarik sebab dia dah provide any of video editor yang senang untuk macam kita-kita ni lah nak share konten apa-apa lah. Sebab kalau kenapa saya beritahu sebab TikTok ni banyak orang share benda-benda yang berilmiah. Dan saya perasan student kita KTS ni pun ada dah jadi TikTokers yang mempunyai followers yang beribu-ribu. Salah seorangnya, saya sebut nama dia, saya rasa dia tonton saya sekarang ni. Ada tak nama dia? Nama dia Muhammad Amir. Dia one of the student di PAK. Lelaki lah. Dia from kelas DEC 2A. Dan seorang lagi tu Naim daripada DEC 2B. Dua orang ni mempunyai followers yang begitu ramai. So content kat TikTok dan juga IG mereka more kepada benda yang share tentang ilmiah-ilmiah dan juga keagamaan. Dan mereka punya followers not bad, ramai. Dan siap buat live kat Biko dan sebagainya. Dan mereka mesti sentiasa ada pengikut setia. So, benda ni sangat menakjubkan lah dan sangat menunjukkan bahawa mereka tahu nak menggunakan media sosial tu dengan baik. Alright? Okay, balik kepada soalan. Boleh tak Cik Azlan cadangkan, ni setakat ni Cik Azlan punya pandangan lah. Cik Azlan dia biasa guna media sosial. Saya tahu Cik Azlan ni dia suka sangat post dekat Instagram. Post makanan, post jalan-jalan, post tidur. Belum lagi. Tidur kat sini. Alright? Apa jenis media sosial yang Cik Azlan cadangkan yang sesuai boleh digunakan untuk pelajar kita? Manakala Cik Azlan pun dah pernah melakukan PDP online kan? So apa media sosial yang sesuai untuk mereka gunakan sebagai salah satu pembelajaran mereka ataupun tugasan ke task ke untuk apa-apalah untuk mereka punya PDP? Okey. Apa yang dicadangkan sebab kita kena tengok jenis media apa yang kita nak gunakan, apa yang kita nak uploadkan, apa yang kita nak maklumkan. Contoh dia, kalau kita nak buat perkongsian video, kalau dari segi perkongsian video, saya biasanya akan menggunakan YouTube. Okey, saya akan gunakan YouTube ataupun saya akan gunakan Facebook Live. So dari segi perkongsian video, biasanya kita akan gunakan YouTube dan juga Facebook Live. Ini yang saya biasa gunakan ataupun biasanya digunakan. Kita kena tengok apa yang kita nak sampaikan. Kalau video, video biasanya is YouTube ataupun Facebook Live yang kita gunakan. Dari segi
foto pula. Kalau kita nak kongsi foto, kalau kongsi foto, apa media sosial yang kita nak gunakan? Kalau foto biasanya digunakan adalah Instagram. Itu yang kita gunakan. For foto biasanya kita gunakan Instagram. We have this Snapchat dan juga adalah Pinterest. Itu yang kita gunakan. Dan kalau kita tengok dari segi benda-benda lain, rangkaian sosial lain kita guna adalah Facebook. Okey, Facebook. So berdasarkan kepada, saya tak nak maklumkan banyak sangat, okey, daripada YouTube, Instagram, Facebook. Pertama kita nak tengok apa jenis kandungan yang kita nak sampaikan. So berdasarkan kandungan ni baru kita boleh sesuaikan apa yang kita nak sampaikan. Sebab YouTube tempo dia adalah lebih tinggi, lebih panjang. So senang sikit kita nak sampaikan. So dari segi cadangan, saya nak bagi tahu cadangan one specific media sosial, no lah. So it depends on the content. Content yang kita nak sampaikan. Bahan apa yang kita nak sampaikan. Apa yang nak sampaikan kepada siapa yang kita nak sampaikan. Macam tadi saya bagi tahu kat Cik Aisyah tadi, sekiranya adalah ibu bapa, kita kena sampaikan melalui Facebook. If it is Instagram, youth, sudah belia sekarang, kita gunakan. Okey, belia. Belia. Okey, belia kita gunakan Instagram. Tetapi sekarang belia ni pun semakin hari semakin meningkat. Kan umur mereka kan meningkat juga, macam baby doll kan. Baby doll daripada dulu sampai sekarang itu je umur dia, tak naik-naik lagi. Okey. Macam BP. Okey, that's all. Sampai itu kita, dan baru yang adalah terkini adalah TikTok, which is more ilmiah. So yang mana satu saya nak cadangkan tu tak berapa. I cannot specifically. It depends on the content itself. Okay. TikTok Main ke TikTok ni. Ramai tanya kat komen live. Yes, saya main. Tapi saya tak gila-gila lah. Kita gunakan platform tu Yes, sebagai saya- sumber Sebaik positif, mungkin betul lah. tak, Yes. Miss? Kalau tengok dekat profil saya, tak adalah banyak sangat konten-konten saya share. No, saya register TikTok ni sebab saya nak tengok perkembangan dia. Dalam tu saya yes, janganlah ada anak follow saya boleh juga. Boleh. Saya korang-korang. Boleh. Boleh jadi peer review kan. Korang. Okey, saya follow. Kadang-kadang saya nampak, saya tak follow saya punya student punya TikTok, tapi dia keluar dekat saya punya newsfeed, betul tak? FYP lah ni. FYP, sorry, newsfeed YG. FYP. Betul, FYP. FYP. So apa, saya nampak macam-macam jenis. Kadang student KTSC buat TikTok. Sebab macam ni, mostly setakat ni saya nampak yang bukan ke arah, ada jugalah yang negatif, tapi kita tak tepi lah. Itu cara dia menggunakan benda tu salah lah. Okay, ada yang more kepada benda yang baguslah konten dia, share ilmu, buat pasal PKK, contohlah program saya kan, ada yang share pasal family dia, pasal kucing. Tapi saya suka tengok kucing lah dalam tu. Kucing gemuk, Nampak kucing auto gebu-gebu. tekan. Yes. Tekan. Sekali kita tekan Auto like. FYP dia betul tak? Dia kan keluar sama je kan. Kucing-kucing jangan. Lepas mancing jangan. Macam Azlan sendiri semua main TikTok ke? TikTok ada. Saya pernah try. Ada. Itu memang register ni. seronok tu. Kita buat TikTok juga ada. Abang jago. Ada. Tapi sekarang tapi TikTok ni kan biasanya semua on budak-budak belia remaja tau. Bila saya buat ni macam Ada juga lah. ada tapi Ada. takut sangat ramai sangat peminat kan. So myself is more on Instagram lah kan. Instagram. So kalau nak ikut tu cari-cari lah mana Instagram saya kan. Ada lah kat sana. Kalau rasa nak main TikTok, nak menari tak apa. Kita boleh sekali mana main. Join sekali je. Ada juga. So it depends. Tetapi dari segi kadang-kadang kita kata mungkin dari segi media sosial ni ada yang negatif. Tapi bila kita lihat jangan kita anggapkan sebagai negatif. We take the positive point. Kita ambil apa yang baik daripada video berkenaan. Daripada sana. Sebab sekarang remaja sekarang ni, just to add little bit, remaja sekarang kita tak boleh kata ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. No. We have to tell them can. But we advise them. Kita nasihat mereka. Inilah era sekarang. They call it as the Z Gen, is it? So that's how it goes. Okay, kita kena tengok dengan peredaran masa sekarang and also the trending. So media ni memainkan peranan yang penting. Very good. So saya nak tanya Sazlan, Okay. media sosial Okay. saya nak tanya pendapat sama ada setuju atau tidak Okay. tentang kenyataan ni. Orang selalu cakap media sosial sosial pula. Sosial. Media sosial lah Mel. Media sosial ni adalah tempat ataupun platform untuk kita meluaskan lagi bakat ataupun
meluaskan lagi bakat kita lah. Adakah setuju dengan itu ataupun sebaliknya? Bakat dari segi macam mana tu? Tak kisah daripada dari segi menari ke Okay. ataupun segi bercakapan Yes. ke. Okay. Betul juga. Kita tengok kadang-kadang if we see dalam research statista saya tengok ni kan, semalam I was going through that. Kita tengok budak-budak kecil ni di dalam kelas kan, dia nak angkat tangan dia malu. Yep. Tetapi bila kita buat kelas online, dia tak rasa malu. So dia akan angkat tangan, dia akan jawab. So daripada sana kita pensyarah dan sebagainya, kita tahu actually he has the confidence. So melalui media sosial memang ia memainkan peranan yang penting. It gives a positive things. Ia akan menarik, akan membina lebih ramai what do you call that, generasi muda yang menunjukkan bakat-bakat mereka. Betul. Memang ada. It's good. Yes, melalui media sosial ni kadang-kadang kita buat masak lah, orang tengok. Yeah. Wah, you can be a millionaire. You can be someone macam baru masa PKP dulu kan. Masak-masak tu PM kita pun pergi ke rumah jemput seseorang tu. Kan datang. That's how it goes. I myself pun, saya pun buat masa PKP tu kan masak. Nak tunjukkan bakat kan. Betul. So Miss pula, apa pendapat Miss tentang kenyataan tersebut? Sebagai lecturer Miss? Saya setuju. Okey, sebab kalau pasal media sosial ni dah banyak menjadi maksud saya dah banyak memberikan kebaikan lah. Okey, ada yang dah jadi artis, betul tak? Ada yang dah jadi kaya, betul tak Jazlan? Yes, ada. Buat TikTok je, buat konten je. Then cantikkan konten tu, cari tarik followers kan. Publishkan video tu, dapat high ranking, dapatlah duit, betul tak? Yes, correct. YouTube. Okey, kalau yang dah jadi artis tu, record lah banyak-banyak kan, nyanyian macam Cik Man tu. Okey. Nyanyi kat Instagram kan. Cover lagu tu, cover lagu ni. Sekarang kalau tengok BBNU semua, artis mostly starting from dia datang daripada TikTok. Yes. Instagram. Saya tahu semua benda tu. Siapa yang terbaru tu, yang penyanyi viral tu, Nuha Baharudin. Yang nyanyi main wow tu kan. Nampak tak? Dia pun starting daripada Instagram juga. Ramai sekarang ni yang penyanyi-penyanyi BNU dapat exposekan bakat mereka, diri mereka. Kita pun ada juga KTC kan. Saya ada juga mencuba nyanyi tapi malu pula nak publish kan. Jadi sendiri je lah. Gerau-gerau. Okey, so itu pandangan saya lah, banyak memberikan impak lah. Okay, Miss. Okay, kita dah sampai ke penghujung live kita. Ada tak kata-kata yang terakhir ataupun nasihat untuk student di luar sana daripada Miss sendiri? Dalam penggunaan media sosial. Okay, saya nak share lah. Okay, so kita dah ke penghujung rancangan. So saya nak share lah, media sosial ni sebenarnya, yes, kalau ikutkan memang kegunaan dia more kepada benda yang positif, benda yang baik dan pelbagai jenis function untuk pelbagai kalangan umur. Tetapi yang dari segi negatifnya tu pun macam kita cakap tadi, macam kita bincangkan tadi, betul tak Jazlan? Is cara penggunaan orang tu sendiri. Kalau dia mengguna ke arah yang negatif, then content dia akan jadi negatif. Cara hidup dia dipengaruhi dengan benda yang negatif. So, tu je lah pandangan saya. So, gunakanlah sebaik-baiknya, explore lagi media sosial. Orang yang tak suka exposekan diri dekat sosial secara face to face, dia boleh exposekan diri melalui media sosial. Itu salah satu dia nak meningkatkan dia punya confident. Lagi satu saya nak share, orang yang mengalami masalah mental stress, masalah mental sebenarnya, cara terapi yang terbaik yang saya nak share adalah salah satu penggunaan media sosial sebenarnya. Faham tak? Dia kena record video, maksud saya dia kena cuba teknik ni. Record video, tengok video, create video, sebab melalui itulah dia dapat relaxkan dia punya minda, elak untuk kurangkan dia punya mental stress ni, daripada murung kan, tertutup dalam kepompong yang besar kan. So salah satu teknik yang saya boleh share lah. Alright, itu saja. Okey, Sazlan, nasihat Sazlan. Okey, nasihat saya kepada semua, saja nak balik kepada slide kedua kan. Kalau tengok kepada slide kedua saya tu, okay, number of social networkers users in Malaysia daripada 2017 hingga 2025. 2025 dianggarkan. Macam kita kata sekarang, penduduk Malaysia adalah 33 juta. Kita anggapkan by 2025, kalau number tu stagnan sama je, menunjukkan 100% in the year 2025 semua, ataupun hampir, bukan 100%, almost 100% akan menggunakan media sosial.
dari segi internet, everything is going to be on internet based. So kesimpulannya, saya kata secara kesimpulannya tidak salah untuk kita gunakan media sosial ni. Okay, media sosial ni memberi lebih banyak impact yang positif kepada semua. So ia merupakan satu trending yang baru. Macam sekarang adalah zaman PKP, the new norm, norma baru. Kita dah ke dalam norma baru ni. So this media social also is going to be a new norm for everyone. Memang dah ada dah. Kita kena ikut. Okay, kalau if we can't beat them, we have to follow. So itulah sekarang. Kalau kita tak tahu guna internet ke apa-apa, kita kena belajar. That's how it goes. Okay, kepada yang lain semua di sana, jangan malu, jangan segan, jangan risau pasal kegagalan dan sebagainya. Gunakan media sosial yang sedia ada. Okay, ia akan membantu anda dalam segala-galanya, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, InsyaAllah, terima terima kasih kasih. kepada Azlan dan juga Miss Aisyah kita. Okey, yang penting guys, di sini kita dapat mesej iaitu gunakan media sosial sebaik yang mungkin. Betul. Secara positif ya, tolak jauh-jauh negatif, alright? Okay. Okey, Amin ada cakap apa-apa? Okay, yang terakhir jangan lupa untuk patuhi SOP yang ditetapkan. Pakai penutup muka Pakai hand sanitizer. dan menggunakan jarak fizikal. Jarak. Okey, jangan Okay. lupa guys. So, di sini saja pada hari ini. Minta maaf kalau ada kurang, ada salah. Salah cakap ke apa, minta maaf. Ya, yang penting spread love, no hate. Okay guys? Okay. Bye guys. Terima kasih.